Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan pertama akan membentangkan tentang tajuk kooperatif dan juga kolaboratif. Okay. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama Siti Hajar Syahindah binti Kasri, saya sendiri. Yang kedua Nurjana Atira. Yang ketiga Nur Azira dan yang keempat adalah Muhammad Helmi. Okey, saya akan menerangkan sedikit tentang konsep kooperatif. Kooperatif adalah satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain bagi mencapai matlamat khusus. Levin 1982 mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan untuk bekerjasama dalam satu kumpulan yang kecil untuk mencapai satu matlamat. Okey, maksudnya kat sini kooperatif ni dia berlaku di dalam kelas. Maksudnya apa? Kita sebagai cikgu akan bagikan satu kelas tu cuma 30 orang, kita akan bagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Okey, kumpulan-kumpulan kecil ni seperti yang kita tahu lah, setiap murid tu ada kebolehan dan latar belakang yang berbeza kan. Jadi setiap kumpulan kecil ni juga mereka akan bekerjasama antara satu sama lain dan juga berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai matlamat bersama. Apa dia matlamat bersama tu adalah untuk menyelesaikan satu masalah yang diberikan oleh cikgu lah. Okey, maksudnya apa? So setiap pelajar dalam satu kumpulan tu akan bantu rakan lain untuk sama-sama berjaya untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberi. Sebab tu kat sini dia kata bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat. Kumpulan kecil ni adalah dalam kelas, mencapai satu matlamat ni adalah menyelesaikan perkara yang masalah yang diberikan oleh tugasan yang diberikan oleh cikgu lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah pembelajaran kooperatif. Kaedah pembelajaran kooperatif ada 3. Yang pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ni maksudnya tiada tata cara. Sebenarnya tak ada rules ataupun panduan pun ataupun langkah-langkah yang untuk kita melaksanakan pembelajaran kooperatif ni. Dia yang penting apa ni untuk kita laksanakan pembelajaran kooperatif, dia mesti ada 5 elemen. Yang pertama, pemerosesan kumpulan. Yang apa dia pemerosesan kumpulan? Maksudnya kita buat refleksi antara ahli kumpulan. Okay, kita dah bagikan kumpulan kan, lepas tu kumpulan dah buat aktiviti, kumpulan dah mencapai matlamat. Jadi lepas tu ahli kumpulan tu akan membuat refleksi apa yang perlu mereka tambah baik untuk PDP yang akan datang. Okay, contohnya mereka buat satu masalah, maksudnya mereka menyelesaikan satu masalah. So diorang fikir apa yang kita kena buat supaya masalah tersebut tu tidak berulang lagi. Juga untuk apa dia yang kita perlu buat untuk menyelesaikan satu tugasan itu dengan masa yang lebih cepat lagi berbanding yang mereka buat sebelum ni. Itu adalah pemerosesan kumpulan lah. Mereka buat refleksi. Yang kedua adalah tanggungjawabkan diri. Apa dia tanggungjawabkan diri? Setiap individu dalam ahli kumpulan tu dia bertanggungjawab atas pencapaian mereka sendiri. Maksudnya apa? Kalau mereka nak dapatkan hasil yang bagus, mereka perlu usaha sendiri. Jadi ini kita sebagai cikgu ni, kita boleh buat ujian untuk pelajar dan kita pilih pelajar itu secara rawak untuk mereka jelaskan jawapan mereka. So mereka memanglah berbincang dalam kumpulan kan, tapi hasil pembelajaran tu mereka sendiri pilih. Macam tu. Okay, yang ketiga adalah interaksi bersemuka. Apa dia interaksi bersemuka? Okey, interaksi bersemuka ni maksudnya waktu kita buat aktiviti berkumpulan, kita kena pelajar kita tu kena ada interaksi antara ahli kumpulan. Tak bolehlah mereka buat hal sendiri, kau buat kau, aku buat aku. Tak, mereka mesti ada interaksi antara satu sama lain. Okey, antara ahli kumpulan ataupun antara ahli kumpulan dengan guru. Guru tu cuma berperanan sebagai pembimbing sahaja. Okey, seterusnya adalah pengajaran kemahiran. Apa dia maksudkan yang pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit? Okey, maksudnya apa? Kita cikgu dalam kelas sebagai pembimbing, kita kena ajar anak murid kita tentang kemahiran sosial. Kita kena terangkan kepada mereka apa dia kemahiran sosial. Kemahiran sosial ni adalah termasuklah cara mereka berinteraksi, sifat kepimpinan, cara mereka buat keputusan, cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka memberikan pendapat, cara mereka mencari persetujuan sekiranya terdapat konflik antara ahli kumpulan, macam perbezaan pendapat ataupun sebagainya lah. Okey, kita kena ajar cikgu dan terangkan, okey, awak kalau pendapat awak lain macam ni, awak pendapat A, pelajar A macam ni, pelajar B macam ni. Okey, apa yang awak kena buat? Kita kena terangkan supaya itu adalah untuk persediaan mereka kepada dunia luar. Okey, seterusnya adalah yang kelima, bergantung secara positif. Apa yang dimaksudkan dengan bergantung secara positif? Maksudnya
dalam setiap kumpulan akan ada kebolehan dan juga pengetahuan yang berbeza. Setiap murid tu ada kebolehan, kemahiran, pengetahuan yang berbeza, betul tak? Jadinya target tahap pembelajaran kita tu adalah pembelajaran yang maksimum. Maksudnya apa? Mereka belajar tu bukan untuk diri sendiri sahaja. Dalam kerja berkumpulan, mereka memang belajar bersama-sama, tapi mereka akan saling bergantung. Contohnya kita buat aktiviti berkumpulan yang mana satu pelajar pergi kumpulan lain. Okey, kita akan belajar satu tajuk tu, lepas tu kita terangkan kepada ahli kumpulan kita. Nampak kat situ kita dah nampak lah yang pembelajaran tu bukan untuk diri sendiri saja, tapi sebenarnya kepada rakan-rakan yang lain. So maksudnya mereka akan bergantung antara satu sama lain secara positif. Okey, dengan adanya saling kebergantungan itu, okey, setiap ahli ini akan bekerjasama dengan apa cara yang mereka mampu, dengan pelbagai cara lah untuk mereka bagi sokongan kepada ahli pembelajaran, ahli kumpulan mereka. Okey, yang kedua adalah pendekatan kenapa pentingnya 5 elemen ni? Sebab apa? Tanpa 5 elemen ini, pembelajaran berkumpulan itu adalah dikira sebagai pembelajaran tradisional sahaja, bukan pembelajaran kooperatif. Kaedah yang kedua adalah kaedah pendekatan co-curriculum. Terdapat beberapa model tertentu yang mempunyai langkah spesifik yang dapat bantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya apa? Kita boleh gunakan beberapa aktiviti berkumpulan yang diselarikan dengan kurikulum kita. Sebagai contoh yang pertama, contohnya STAD, STAT ataupun Jigsaw tu. Apa maksud STAT? STAT ni adalah Student Teams Achievement Division. Maksudnya pembelajaran kooperatif STAT ni dia ada cara dia yang tersendiri. Maksudnya apa? Kita cikgu ajar, lepas tu murid belajar dalam kumpulan, lepas tu kita buat quiz secara individu. Lepas tu kita bagi peneguhan lah, mana yang perlu peneguhan negatif ataupun peneguhan positif, pembetulan dan sebagainya lah, itu peneguhan. Yang kedua ataupun jigsaw. Jigsaw ni pula setiap ahli sumbangkan satu sekeping puzzle. Sumbangkan sekeping puzzle yang mana mereka berkongsi apa yang mereka telah pelajari. Macam yang saya cakap tadi, satu pelajar, maksudnya kita dalam satu kumpulan tu kita akan bagikan, awak bincangkan topik ni. Lepas tu mereka akan bagikan kepada, awak bincang subtopik ini, awak bincang subtopik ni, awak bincang subtopik ni. Kaji. Lepas tu dah dapat hasil kajian, mereka akan berbincang dalam kumpulan dan mengajar kepada ahli kumpulan yang lain lah. Itu adalah jigsaw. Maksudnya kita cantumkan kepingan-kepingan puzzle tu menjadi satu gambar. Jadi kita gabungkan subtopik yang mereka dah kaji tu menjadi satu topik. Yang ketiga adalah pendekatan berstruktur. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan berstruktur? Maksudnya aktiviti pembelajaran yang wujud apabila struktur kooperatif disesuaikan dengan isi kandungan. Struktur kooperatif ni adalah ciri-ciri aktiviti yang berkumpulan lah. Contohnya mix and match, round table. Struktur tersebut boleh digunakan untuk mengikut tujuan tertentu lah, seperti struktur team building. Selain daripada team building, kita ada kelas building, mastery, kemahiran berfikir, perkongsian dan juga sebagainya lah. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Baiklah, saya Nur Azira binti Misbah akan meneruskan kepada definisi kolaboratif. Menurut Ball and Flaherty 1991, mereka mendefinisikan kolaboratif sebagai satu pendekatan yang membabitkan kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan oleh guru dan untuk merangsang pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar. Manakala John Mears tahun 1991 mendefinisikan pembelajaran kolaboratif adalah untuk mementingkan satu proses bekerjasama dalam kumpulan dari segi pembelajaran. Kolaboratif merupakan satu situasi pembelajaran yang membolehkan para pelajar untuk bekerjasama dalam satu kumpulan yang kecil dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Manakala dapat juga untuk bantu-membantu antara satu sama lain dan berusaha untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh guru. Antara kelebihan pembelajaran kolaboratif adalah mendapat nilai tambah melalui interaksi bersama rakan-rakan, memberi peluang kepada pelajar untuk memahami kandungan topik yang diajar dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh guru, dapat menggalakkan pelajar menggembling dan menggunakan pengalaman mereka sendiri, berkongsi pengetahuan dan strategi, menyokong rakan-rakan lain dan penglahiran idea yang baru. Manakala kemudian kolaboratif juga dapat pelajar dapat belajar secara berkumpulan
belajar cara untuk bekerjasama dalam kumpulan, dan kejayaan atau hasil yang diperolehi adalah bergantung kepada kejayaan rakan-rakan lain, terutama dalam kumpulannya sendiri. Seterusnya adalah ciri-ciri kolaboratif. Antara ciri-ciri kolaboratif yang pertama adalah perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid. Okey, perkongsian maklumat guru dan murid atau murid dan murid. Contohnya adalah guru mendapatkan maklumat hasil daripada carian internet dan mengongsikan maklumat tersebut kepada pelajar di dalam kelas. Itu adalah perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid. Kemudian ciri yang kedua adalah perkongsian kuasa antara guru dan murid. Okey, perkongsian kuasa antara guru dan murid adalah satu empowerment kepada murid untuk menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru, dengan menggunakan kreativiti mereka untuk menyiapkan satu tugasan seperti menggunakan pengurusan grafik. Okey, seterusnya ciri yang ketiga adalah guru sebagai mediator. Okey, guru sebagai mediator adalah untuk membantu murid supaya murid dapat mengaitkan sesuatu maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi yang baru. Okey, maksudnya adalah apabila murid dapat maklumat yang baru, dia dapat berkongsi sesama di dalam kumpulan, dan daripada usaha kolaboratif itu mereka dapat bina sesuatu hasil yang terbaik. Kemudian ciri kolaboratif yang terakhir adalah pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal ataupun visual. Maksud fizikal kat sini, komunikasi fizikal adalah contohnya bersemuka, ataupun perbincangan dalam visual, contohnya dalam Google Meet ataupun WhatsApp. Itu salah satu contoh komunikasi fizikal ataupun visual. Okay. Kewujudan personality dan harga diri positif adalah hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru. Okay, itu sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Okay, saya Nurul Diana Atira binti Hasbullah akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya. Okey, aktiviti yang boleh dilakukan. Semasa pembelajaran secara kooperatif ataupun kolaboratif. Okey, yang pertama adalah simulasi. Okey, simulasi contohnya sebagai seorang guru, saya boleh memberikan tajuk, contohnya simulasi tayamum ataupun berwuduk. Okey, dari situ kita boleh tengok kumpulan ni, maksudnya mereka ni melakukan simulasi tu, dapat melakukan simulasi tu ataupun tak. Okey, yang kedua adalah permainan. Okey, permainan ni biasanya kita akan bagi dalam kumpulan, contohnya permainan kad ataupun permainan lain lah yang macam-macam. Jadi kita bagikan kumpulan sama ada mereka boleh ke tak bekerjasama. Okey, yang ketiga adalah perbincangan. Okey, perbincangan contohnya perbincangan untuk melakukan nota ataupun melakukan apa-apa. Okey, dari situ kita bagikan. Okey, kumpulan yang pertama melakukan tajuk jual beli. Kumpulan yang kedua tajuk sewa-sewaan. Kumpulan ketiga tajuk apa. Okey, dari situ kita tengok masing-masing punya perbincangan dalam kumpulan tu berjaya ataupun tak. Okey, yang keempat adalah projek. Okey, contohnya kita bagi satu projek, contohnya menghasilkan bunga raya ataupun KLCC daripada bahan terbuang, bahan terpakai. Jadinya mereka bekerjasama dalam satu kumpulan. Okey, jadinya projek tu berjaya ataupun tak. Okey, mungkin kalau ada yang tak boleh ataupun memang tak boleh bekerja dalam satu kumpulan, mungkin susah sikit untuk nak berjaya. Okey, yang kelima adalah uji kaji. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbezaan kooperatif dan juga kolaboratif.
Kita tengok yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan. Apa dia pula beza dengan kolaboratif? Kolaboratif dia berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal ataupun virtual. Yang kedua, perbezaan dia adalah kooperatif ni dia bergantung positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan. Kalau seorang kalah, maksudnya semua kalah. Kalau yang kolaboratif adalah tiada kontrak ataupun pergantungan dalam kolaborasi bersama. Itu adalah dua perbezaan kooperatif dan juga kolaboratif. Saya serahkan kepada Helmi. Baik, saya akan menyambung perbezaan kooperatif dan kolaboratif. Kooperatif peranan guru sebagai fasilitator, dan manakala pembelajaran kolaboratif guru sebagai mediator. Apa beza? Facilitator ni adalah pemudah cara, manakala mediator ni sebagai perantara. Dia ada dua fungsi yang berbeza. Seterusnya, menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan untuk mencapai objektif. Manakala untuk mod kolaboratif, dianya tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. Maksud berstruktur ni maksudnya pembelajaran tu dalam keadaan tersusun. Kolaboratif ni dia lebih kepada gaya bebas, sebab pada pengakhiran pembelajaran, pembelajaran kooperatif akan menumpukan hasil kerja secara berkumpulan, iaitu objektif yang dicapai haruslah dalam keadaan berkumpulan. Manakala kolaboratif, objektif yang dicapai melalui hasil secara individu sahaja. Kesimpulan, kooperatif maupun kolaboratif, guru perlu bijak dan kreatif dalam merancang kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah yang digunakan perlulah bersesuaian dengan isi pelajaran yang ingin disampaikan supaya murid dapat mencapai tahap maksimum dalam pembelajaran. Dalam apa pun gaya, kita ada banyak kaedah, ada banyak cara, ada banyak mood pembelajaran. So kat sini berbalik kepada guru, terutamanya semua kepada guru. Guru perlu memainkan peranan penting. Sebab apa? Guru kena tengok mana yang lebih sesuai digunakan dalam keadaan bilik darjah dan murid-murid. Mana tahap maksima yang boleh kita gunakan untuk kesesuaian pembelajaran untuk murid-murid. Lain murid, lain kemampuan dan lain tahap penguasaannya. Sekian. Terima kasih.